Hai dan Assalamualaikum kepada semua murid tingkatan 1. Diharapkan semuanya anak-anak murid cikgu sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Okay, hari ini kita akan belajar dalam bab yang baru iaitu bab 3 dalam tajuk proses reka bentuk. Jom kita mulakan. Baiklah, dalam slide yang berikutnya ini, jika anda lihat ada 3 gambar yang cikgu telah sediakan. Okay, gambar yang pertama, gambar kedua dan gambar ketiga. Ketiga gambar ini merujuk kepada situasi bagaimana kerja dalam kumpulan. Okay, kerja dalam kumpulan di mana mereka membuat perbincangan. Perbincangan ini biasanya berlaku di antara pekerja dengan pekerja ataupun perbincangan ini juga boleh berlaku antara pekerja dengan pelanggan. Maknanya untuk mendapatkan satu persetujuan yang di akhir kita perlu membuat perbincangan. Apa itu perbincangan? Perbincangan mestilah melibatkan 2 ataupun 3 ataupun pun lebih daripada seorang untuk membincangkan apa yang memerlukan satu kata putus di akhirnya. Okey. Berdasar apa yang saya terangkan tadi, untuk hari ini kita akan belajar tentang project brief. Okay, dalam topik bab 3 ini, kita akan belajar 3.1 iaitu project brief, di mana 3.1.1 definasi project brief dan 3.1.2 ciri project brief. Baiklah, terlihat kat sini 3.1.1 iaitu definisi project brief. Apa yang dimaksudkan dengan definisi untuk project brief ini? Ini maksudnya proses perbincangan awal antara pihak pengurus projek dengan pelanggan. Apa maksud dengan yang dimaksudkan dengan pihak pengurus projek dengan pelanggan ni? Okay, pihak pengurus projek yang akan melibatkan apa yang awak dah belajar dalam bab yang kedua dalam satu syarikat ataupun organisasi memerlukan satu pengurusan yang di mana ada CEO iaitu pengurus projek ataupun kita juga memerlukan pekerja, pereka bentuk dan sebagainya. Okay. Kemudian kita juga apabila ada syarikat, kita memerlukan pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan kita. Dalam perbincangan tersebut, apa yang dibincangkan? Okay, apa yang dibincangkan ialah gambaran awal tentang projek yang akan dilaksanakan. Okay, gambaran awal tentang projek yang akan dilaksanakan. Apakah tujuannya? Tujuan project brief ni. Yang pertama, mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan tentang produk yang ingin dihasilkan. Maknanya, dalam perbincangan tersebut, apabila pihak pengurus projek iaitu pengurus projek dan pereka bentuk akan berjumpa dengan pelanggan, dia akan memerlukan maklumat secara terus daripada pelanggan tentang produk yang ingin dihasilkan. Maksudnya pelanggan tu apa yang dia nak. Okay. Selain itu, idea reka bentuk produk akan diterjemahkan kepada bentuk lakaran bebas atau contengan supaya dapat dilihat. Sebagai pereka bentuk yang akan bersama dengan pengurus projek tadi, dia akan mendengar apa yang telah dibincangkan.
Kemudian hasil daripada perbincangan tersebut, mereka bentuk akan membuat lakaran bebas ataupun contengan. Apa itu lakaran bebas atau contengan? Lakaran bebas ni maksudnya mereka bentuk tadi akan melakarkan, akan melukiskan hasil perbincangan apa yang nak dibuat. Contohnya pelanggan tadi nak buat nak hasilkan jam. Maknanya dia akan memberitahu apakah ciri-ciri jam yang dia nak, warna dan sebagainya. Kemudian mereka bentuk tadi akan membuat lakaran bebas secara freehand mungkin depan pelanggan tersebut untuk menunjukkan sedikit proses yang telah dibuat oleh mereka bentuk tadi. Kat sini yang lakaran bebas ni tidak secara spesifik, hanya sekadar lakaran bebas supaya pihak pelanggan tadi memahami apa yang telah dibincangkan. Yang seterusnya kita lihat pula apakah ciri project brief. Dalam project brief, keperluan project brief adalah hampir sama yang saya bincangkan tadi. Dalam keperluan project brief ni. Yang pertama, pengurus projek akan berjumpa dan berbincang dengan pelanggan. Tentang apa? Tentang produk yang ingin dibangunkan. Produk ni biasanya bukanlah produk yang kecil saja, tapi juga ia mungkin akan menjadi lebih besar punya kuantiti dia. Kemudian perbincangan perlu dilakukan dengan teliti supaya kedua-dua pihak mencapai kata putus yang sama. Maknanya pihak syarikat faham apa kehendak pelanggan dan pelanggan juga dapat berpuas hati apa yang telah ditunjukkan oleh pengurus projek dan mereka bentuk tadi tentang apa yang diinginkan. Kemudian idea reka bentuk produk akan diterjemahkan kepada bentuk lakaran bebas atau contengan supaya dapat dilihat. Maknanya yang saya beritahu tadi, pelanggan tadi akan memberitahu kepada mereka bentuk, kemudian mereka bentuk tadi akan melakarkan dan mereka bentuk tadi akan faham apa yang dimaksudkan oleh pelanggan. Pelanggan juga akan bersetuju apa yang telah dibentuk lakaran yang telah ditunjukkan dan keterangan daripada pengurus projek tentang produk yang ingin dihasilkan tadi. Faham tak ni untuk setakat ni? Maknanya project brief ni perbincangan di antara pengurus projek dan pelanggan. Apabila dalam projek tersebut dia ada organisasi kan, tapi yang biasa akan berjumpa dengan pelanggan ni bukannya semua dalam organisasi tersebut. Biasanya yang lebih utama adalah pengurus projek yang menguruskan projek tersebut dan mereka bentuk yang akan membuat lakaran produk yang akan dihasilkan. Itu adalah antara organisasi projek yang paling penting yang akan berjumpa dengan pelanggan. Dua saja yang biasa akan jumpa dengan pelanggan, bukannya semua yang perlu berjumpa dengan pelanggan untuk menerangkan produk yang akan dihasilkan. Apa yang ada dalam ciri-ciri project brief ni? Dalam ciri project brief terdapat 7 ciri utama. Yang pertama, tajuk projek. Yang kedua adalah gambaran keseluruhan projek. Yang ketiga, kriteria projek. Yang keempat, perancangan dalam pengurusan projek. Yang kelima, analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Dan yang ketujuh, penghasilan mockup atau model.
Yang ini saya akan terangkan satu persatu apa yang dikatakan dengan ciri project brief. Yang pertama yang tadi saya beritahu adalah tajuk projek. Tajuk projek ini merujuk kepada produk yang akan dihasilkan. Maknanya apa? Maknanya pelanggan tadi akan beritahu kepada pelanggan tadi produk apa yang akan dihasilkan, yang diperlukan pihak syarikat tadi untuk menghasilkan produk yang diperlukan tadi. Tajuk produk perlu spesifik supaya dapat memberikan gambaran awal tentang produk yang ingin dibangunkan. Mana pelanggan tadi akan memberi dia punya tajuk produk tersebut ataupun nama produk tersebut secara spesifik. Ringkas sajalah, tidak terlalu panjang. Biasanya nama produk ni ataupun nama projek ni adalah lebih mudah diingati dan mudah difahami oleh orang yang mendengar. Kemudian tajuk perlu menggunakan perkataan yang menarik supaya dapat menarik perhatian. Biasanya tajuk ni yang mudah diingat lah. Supaya biasa kalau contohnya baju, jenama Adidas dan sebagainya. Perkataan tu nama yang mudah kita ingat. Nama kedai dan sebagainya. Nama kedai yang mudah kita ingat. Kita dengar je KFC je, kita dah tahu dah apakah produk-produk yang dihasilkan. Itu baru jenama. Bila kita produk yang ada dalam yang dikeluarkan oleh syarikat tersebut. Sama juga dalam tajuk projek ni. Tajuk projek awak kena spesifik. Contohnya awak kata awak nak buat jam serbaguna. Maksudnya itu dah tahu dah gambar jam serbaguna. Serbaguna itu menunjukkan satu jam itu mengandungi pelbagai fungsi. Pelbagai fungsi. Tajuk dah secara spesifik. Ciri yang kedua adalah gambaran keseluruhan projek. Dalam gambaran keseluruhan projek ada dua, iaitu pengurusan projek dan gambaran awal projek. Dalam pengurusan projek perlu dilakukan dari mula projek dijalankan sehingga siap projek. Ini maksudnya apa kat sini? Dari mula. Daripada mula perbincangan tadi sehinggalah produk tadi dapat dikeluarkan, dapat dipasarkan. Tu maksudnya pengurusan projek. Bukannya buat sekerat-sekerat kemudian kita nak pasarkan. Ataupun kita hanya buat perbincangan saja, tapi produk tu tak dapat dihasilkan. Yang kedua adalah gambaran awal projek, iaitu gambaran awal produk perlu jelas dan mudah. Kemudian gambaran ini perlu dibincangkan bersama-sama pelanggan, pengurus projek dan pereka bentuk. Maksudnya saya beritahu daripada awal, mesti ada pelanggan, mesti ada pengurus projek dan pereka bentuk. Kemudian boleh ditunjukkan melalui foto, bahan konkret atau tayangan video. Maknanya kalau perjumpaan yang pertama tadi hanya kita buat perjumpaan bersemuka untuk mendapatkan maklumat awal. Tapi bila dah berada di pertengahan dan sebagainya, kita boleh pihak syarikat dan pereka bentuk tadi boleh menunjukkan foto-foto ataupun produk yang sedia ada, yang ada dalam syarikat tersebut, yang pernah dihasilkan. Kemudian bahan konkret. Bahan konkret ni bahan yang boleh kita pegang. Maksudnya kita dapat lihat material-material ataupun antara produk yang telah dihasilkan secara konkret ataupun dalam bentuk tayangan video. Syarikat tadi akan membuat tayangan video untuk memudahkan pelanggan tadi faham tentang gambaran awal
projek tersebut. Okay, faham? Untuk ciri yang kedua ni, kalau faham, kita akan masuk pula untuk ciri yang ketiga. Baiklah, untuk ciri yang ketiga iaitu kriteria produk. Apa itu kriteria produk? Ia melibatkan pengaplikasian elemen dan prinsip reka bentuk produk. Kemudian ia mengambil kira produk sedia ada dalam pasaran sebagai rujukan. Dalam kriteria produk ni, bila kita nak menggambarkan produk tersebut dalam lakaran lah. Okay, elemen dan prinsip ni adalah sangat penting. Elemen dan prinsip ni saya dah terangkan dalam bab 1 sebelum ini. Okay, ada 7 elemen dan 7 prinsip reka bentuk yang betul yang selalu saya ingatkan awak perlu faham dan awak akan gunakan dalam lakaran. Okay, apa itu elemen? Ada 7 tadi. Cari balik semula apakah elemen reka bentuk dan prinsip ni dan pelanggan juga ataupun reka bentuk tadi boleh mengambil kira produk sedia ada dalam pasaran. Okay, maknanya kita boleh buat research lah. Okay, boleh research gambar produk-produk yang ada di pasaran. Contohnya kalau kita nak buat bakul untuk pergi pasar tadi, cari je dalam Google, kemudian di situ akan menunjukkan pelbagai bentuk, pelbagai rupa bentuk bakul yang ada di pasaran. Dan ia kita boleh membuat rujukan daripada lakaran ataupun produk sedia tadi, kita boleh menggabungkan pelbagai desain ataupun reka bentuk untuk kita jadikan satu lakaran ataupun satu produk yang baharu yang lebih dikenali oleh pelanggan yang akan datang. Okay, yang keempat adalah perancangan dalam pengurusan projek. Dalam perancangan dalam pengurusan projek, yang ni kita dah belajar masa bab yang kedua. Okay, kita belajar tentang bagaimana kita nak membina satu organisasi dalam bagaimana kita nak menguruskan kita punya syarikat kita kan. Okay, apabila kita nak buat perancangan, biasanya ia akan melibatkan skop projek, kos pengeluaran, masa dan perancangan jadual kerja dan pembentukan kumpulan kerja. Skop kerja ni kita dah tahu kan, kita dah belajar dah masa bab yang kedua. Sama juga dengan kos pengeluaran. Kos pengeluaran ni melibatkan kewangan yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk. Okay, kemudian masa, tempoh masa yang kita perlukan untuk menghasilkan produk tadi. Mesti kita ada deadline. Okay, untuk jika kita nak buat satu kerja pun, okay, cikgu pun akan memberikan satu masa, jangka masa. Okay, 1 hari, 2 hari. Tapi dalam projek ni tak boleh lah dalam masa 1 hari produk tu boleh dikeluarkan. Okay, biasanya untuk menghasilkan satu produk yang besar ataupun dalam jangka masa produk yang dalam kuantiti yang banyak produk tadi, masa tadi akan lebih kurang sebulan ataupun 2 bulan untuk penghasilan produk. Itu baru kalau kita nak menghasilkan. Kalau kita mula daripada awal, dia akan melibatkan masa yang lebih panjang. Okay, sebagai dalam syarikat juga kita perlu ada perancangan, kita perlu ada jadual kerja supaya proses kerja kita akan berjalan lancar. Kita dah rancang dah menggunakan jadual kerja, sama ada kita nak buat menggunakan tarikh ataupun kita dalam tajuk-tajuk yang tertentu lah. Maknanya kita boleh buat list dah apa yang dah selesai, yang perlu kita nak selesaikan dahulu. Contohnya yang pertama, jadual kerja biasanya perjumpaan antara
pengurus projek dengan pelanggan. Okay, kalau proses yang pertama, maknanya kalau yang tu dah selesai, kita akan buat step yang kedua dan sehinggalah produk tadi dapat diselesaikan. Dan ada pembentukan kumpulan kerja, di mana yang kita dah belajar masa bab 2 dulu. Okay. Dalam pembentukan kumpulan kerja mestilah ada pengurus projek, mesti ada bendahari, kemudian dia ada apa lagi? Ada setiausaha, ada orang yang buat pelanggaran. Okay. Kemudian ada yang bahagian orang yang menghasilkan produk tadi. Okay. Kemudian kertas kerja perlu dibuat terlebih dahulu untuk membuat perancangan masa, jadual kerja, kos pengeluaran dan pembentukan kumpulan kerja. Maknanya kertas kerja perlu dibuat terlebih dahulu untuk memudahkan proses perancangan masa, jadual kerja dan pengeluaran dalam pembentukan kumpulan kerja. Dalam penghasilan kertas kerja ni, adakah ia perlu buat perbincangan? Ya, kita perlu membuat perbincangan dalam organisasi kerja. Kalau kita buat seorang-seorang, maknanya kadang-kadang benda yang kita nak buat tidak sebaik kalau kita buat perbincangan dalam jumlah kumpulan yang lebih besar. Yang kelima adalah analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Dalam kita nak buat analisis, ada dua kaedah, iaitu kajian reka bentuk produk dan kajian pasaran. Dalam kajian reka bentuk produk, ia merujuk kepada perbandingan produk sedia ada dalam pasaran. Maknanya kita boleh buat secara pemerhatian. Produk A dengan produk B. Kita buat perbandingan. Kemudian perbandingan dari segi reka bentuk, fungsi dan ciri-ciri moden yang ada pada produk tersebut. Maknanya kalau kita dah ada dua produk ini tadi depan mata kita, kita boleh lihat dari segi reka bentuk dia macam mana, apakah fungsi produk yang ada, dan kemudian ciri-ciri moden yang ada pada produk tersebut, supaya kita dapat membandingkan dan kita boleh membuat satu produk yang baharu. Jadi kadang produk yang sedia ada tidak menepati ciri-ciri kehendak pelanggan. Sebagai pengguna, kita mesti ada satu apa yang kita nak dalam produk tersebut. Contohnya kalau kita nak beli beg, beg yang sedia ada, terus ada orang ada minat kepada produk yang simple. Ada juga pelanggan yang suka beg yang banyak kocek dan sebagainya. Jadi kajian tu perlu dibuat. Kemudian kajian pasaran. Kajian pasaran ini terdapat kehendak kumpulan sasaran produk dan persaingan sedia ada. Siapakah kumpulan sasaran produk tersebut? Gimana kita dah buat kajian pasaran? Semua produk yang ada yang dipasarkan di dunia ini, semuanya apabila syarikat tadi dia ada dah tumpuan produk tadi disasarkan untuk siapa. Contohnya kalau awak paling senang botol air. Botol air hanya ada di dalam pasaran, tetapi dari segi rupa bentuk, warna tadi dia akan mempunyai pelbagai pilihan. Maknanya kalau pelanggan A tadi dia minat kepada produk botol air yang berwarna gelap dan besar, boleh menyimpan air dalam kuantiti sehingga 2 liter dan sebagainya. Ada setengah orang dia suka botol yang air kecil. Kemudian kalau reka bentuk botol air tadi disasarkan kepada kanak-kanak, apakah ciri-ciri yang ada pada produk tersebut? Mestilah botol air itu
ada gambar kartun, kemudian warnanya yang menarik. Sebabnya kalau contohnya sasarannya kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak perempuan suka kartun-kartun ataupun lukisan gambaran yang menunjukkan princess. Kartun apa lagi? Princess, kemudian Hello Kitty dan sebagainya. Biasa warna pink lah. Untuk wanita, untuk kanak-kanak perempuan. Tapi kalau kanak-kanak lelaki, dia suka kepada sasaran dia, produk yang dia punyanya biasanya berwarna biru. Berwarna biru, kemudian gambar dia kepada hero-hero. Hero macam siapa? Kalau kat Malaysia ni dia suka Upin Ipin, Popoy dan sebagainya. Kalau ada yang kartun-kartun yang di luar sana pun banyak juga yang kanak-kanak minat. Kalau untuk yang orang dewasa pun begitu juga. Kita tak akan suka produk yang kanak-kanak. Sebab apa? Kalau kita beli produk seperti kanak-kanak, dia nak menampakkan seperti keanak-anakan. Sebab kita dah dewasa dah, kita akan memilih warna-warna yang sesuai dengan kumpulan umur tadi. Kumpulan sasaran ni, produk tadi, dia akan melibatkan umur, melibatkan jantina, dan juga akan melibatkan apa lagi? Sasaran kita lah, peringkat umur tadi maksudnya kanak-kanak, dewasa dan itu maksudnya peringkat umur. Kemudian persaingan sedia ada. Persaingan sedia ada ni maksudnya biasanya untuk menghasilkan satu produk ni, contohnya botol air tadi, bukan hanya ada satu syarikat saja yang ada di pasaran. Contoh kalau botol air keluar jenama Tupperware kan. Jenama Tupperware ni produk dia harganya mahal. Tapi warna-warna yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tadi ada pelbagai. Setiap setahun, setiap bulan tu ada keluaran produk yang baharu, ada warna yang baharu. Contohnya tahun ni koleksi ni banyak warna pink. Tahun depan mungkin keluar warna hijau pula. Kadang produk yang sama tapi hanya bertukar warna sahaja. Kemudian kajian dilakukan dengan soal sidik dan pemerhatian. Mana kat sini, dalam kajian pasaran ni kita boleh buat soal sidik secara bertulis ataupun secara antara dua lah. Maksud kita bertanya kepada pelanggan tadi. Bukan saja pelanggan, maksud pengguna-pengguna yang ada persekitaran kita. Kemudian melalui pemerhatian, maksudnya kita lihatlah situasi tersebut, siapa yang menggunakan. Contoh kalau kita nak buat bakul pergi ke pasar tadi, kita duduk kat pasar tadi, kita lihat suri rumah tadi menggunakan bakul macam mana. Adakah bakul yang kita boleh tarik ataupun kita boleh angkat sahaja dan kita bawa, saiz ni macam mana, kita boleh melalui pemerhatian. Seterusnya adalah lakaran idea. Lakaran idea ini perlu dibuat oleh pereka bentuk dan dipersembahkan kepada pengurus projek dan pelanggan. Maknanya selepas hasil perbincangan tadi, mereka bentuk akan membuat lakaran supaya pengurus projek tadi faham apa yang digambarkan oleh pelanggan tadi, dan pelanggan tadi pun akan bersetuju ataupun tidak atas pada lakaran tersebut. Jika maksudnya ada perlu buat penambahbaikan dan sebagainya, pelanggan tadi boleh
mengutarakan kepada mereka bentuk untuk mengubah sesuai supaya kedua-dua belah pihak tadi faham dan bersetuju dengan apa yang akan dihasilkan nanti. Kemudian lakaran idea biasanya dalam bentuk visual yang menarik dan memenuhi kehendak pelanggan. Dalam bentuk visual maksudnya dalam bentuk lakaran, kemudian biasanya akan diwarnakan. Kemudian juga perlu ada maklumat spesifik sikit lah. Maknanya kalau menunjukkan pen, mestilah pen tu ada warna apa koleksi yang boleh dibuat. Kemudian rupa bentuk tadi kan. Kemudian kita bagi tahulah bahan apa yang kita akan gunakan supaya pelanggan tadi faham apa yang akan disampaikan oleh mereka bentuk. Lakaran idea ini biasanya dalam bentuk lakaran bebas. Okay, yang terakhir adalah mockup ataupun model. Mockup ataupun model ini ialah dikenali sebagai model olokan. Okay, kemudian ianya dihasilkan daripada bahan yang mudah didapati, dibentuk atau kita semula seperti gabus, span dan polistrina. Kemudian apa itu model? Dikenali dalam bentuk model fungsi sepenuhnya ataupun separa berfungsi. Kalau mockup ni dikenali sebagai model olokan. Model olokan ni maksudnya dia menggunakan bahan kita semula, bukan yang barang yang sebenar. Biasanya mockup ni tidak boleh digunakan, hanya sekadar rupa bentuk seperti produk yang kita nak. Contohnya kita pun nak buat botol minyak wangi, kita menggunakan gabus. Okay, gabus yang warna hijau tu untuk yang span, yang untuk membuat cucuk bunga tadi. Okay? Kita akan bentukkan menggunakan gabus untuk menghasilkan botol minyak, tapi ianya hanya sekadar reka bentuk saja, tapi tidak boleh digunakan. Berbeza kalau kita buat model, ia dikenali dalam bentuk model berfungsi sepenuhnya ataupun separa berfungsi. Mana kat sini model berfungsi maksudnya model yang kita buat tadi mestilah berfungsi sepenuhnya seperti produk asal tadi. Contohnya dalam buku teks vacuum. Dia nak buat hasilkan vacuum. Rupa bentuk dia adalah sama seperti vacuum sedia ada dan ianya berfungsi, boleh menyedut habuk dan sebagainya. Tapi kalau yang separa berfungsi, ada rupa bentuk model tersebut, contohnya bentuk vacuum, tapi dia tidak boleh berfungsi. Itu maksudnya perbezaan dia antara model berfungsi sepenuhnya ataupun separa berfungsi. Separa itu maksudnya separuh-separuh lah. Kalau bentuknya dah ada tapi dia tak boleh berfungsi, itu adalah separa berfungsi. Okey. Mana kat sini ada 7 yang saya nak terangkan ciri project brief. Okey, antaranya yang pertama tadi, diulang balik semula, tajuk projek. Yang kedua adalah kriteria produk, kemudian perancangan pengurusan projek, analisis kajian, lakaran idea, mockup ataupun model, dan gambaran keseluruhan projek. Tu yang saya dah terangkan, ada 7 ya. Ada 7 ciri projek brief yang perlu awak tahu. Okey, baiklah. Untuk soalan untuk hari ini, ni adalah soalan mana kita lihat ya. Ibu memerlukan sebuah beg serbaguna untuk kegunaan membawa barang ke pasar. Dan beg serbaguna tersebut mestilah ringan, boleh menampung bebanan serta mempunyai warna yang menarik.
Mana kat sini soalannya, ibu tadi memerlukan sebuah beg serbaguna. Ini dah bagi dah tajuk. Tajuk dia adalah beg serbaguna. Untuk kegunaan apa? Untuk membawa barangan ke pasar. Maksudnya beg tadi digunakan untuk pergi ke pasar. Kemudian ciri-ciri yang ada, yang pertama kena ringan, boleh menampung bebanan dan mempunyai warna yang menarik. Ciri-ciri dia dah bagi dah. Kemudian apakah tujuannya dan tajuk juga sudah diberikan oleh pelanggan tadi. Okay, sebagai pengurus projek, anda ni adalah pengurus projek. Kemudian anda perlu lengkapkan projek brief berikut. Yang pertama, apakah kegunaan produk tersebut? Apa yang kegunaan produk tadi? Dia dah beritahu tadi kan apakah dia punya kegunaan dia. Kemudian di manakah produk ini digunakan? Dia nak guna gimana? Ibu tadi nak pergi mana? Dia nyatakan dekat bahagian ruangan jawapan. Yang ketiga, siapa yang akan menggunakan? Siapa yang nak gunakan ni? Si rumah ke, tok ke, nenek ke, kanak-kanak dan sebagainya. Nyatakan kat situ. Kemudian yang keempat, pengguna bagaimanakah yang akan menggunakan produk ini? Pengguna bagaimana? Orang yang selalu pergi ke pasar ke, orang yang selalu shopping dan sebagainya, kena nyatakan ciri-ciri pengguna yang bagaimana. Bagaimanakah reka bentuk produk ini? Bagaimanakah reka bentuk ni? Dah nyatakan ciri-ciri dia kan? Masukkan saja dekat reka bentuk produk tadi. Kemudian berapakah kos? Kos ini adalah berapakah jumlah yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk ini. Yang seterusnya, terakhir, bilakah pelanggan mahu produk ini disiapkan? Ini adalah jangka masa. Jangka masa berapa hari produk itu perlu disiapkan. Itu memerlukan berapa lama? 5 bulan, 7 bulan. Nyatakan. Tapi kalau terlalu lama, pelanggan tadi mungkin akan mencari syarikat yang lain untuk menghasilkan produk dia lah. Mesti ada persetujuan antara pelanggan dengan pengurus projek untuk produk itu disiapkan. Ini adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua, soalan yang sama juga ya. Senaraikan 3 bahan yang sesuai untuk menghasilkan produk tersebut. Nama produk dia adalah beg serbaguna. Apakah bahan yang sesuai untuk digunakan untuk beg serbaguna ni? Yang sesuai untuk pergi ke pasar. Anak-anak murid cikgu perlu nyatakan dalam 3 bahan tersebut. Soalan-soalan yang cikgu berikan ini perlu dibuat dalam Google Form. Dekat bahagian soalan. Maknanya semua murid tidak perlu membuat menyalin dalam buku latihan, tetapi perlu terus menjawab dalam Google Form. Faham? Kalau faham, kita akan sampai sini saja kelas kita. Diharapkan semua pelajar ataupun semua murid faham apa yang cikgu sampaikan hari ini. Cikgu nak semua murid selesaikan nota dan latihan dalam Google Form hari ini dengan sebaik yang mungkin. Baiklah, dah sudahi dengan kelas kita dengan surah Wal-As. Assalamualaikum.